Halo kekasihku netizen 62. Selamat datang di sini lagi ya. Kita bahas lagi. Ini saya dapat komenan dari warga sana ya. Saya kok jijik lihat komenan ini. Bisa-bisanya dia ceramain saya itu loh. Nggak terima saya. Nah, kalau netizen 62 yang ceramain saya, saya hormat. Karena netizen 62 itu kekasih saya. Apapun yang mereka bilang, saya terima. Netizen Malaysia pakai ngomong, sudah tua, inget mati. Ketawa saya. Justru saya semakin tua, semakin terbakar semangat saya untuk membela negara saya. Benci saya kalau ada orang menghina-hina bangsa saya tuh. Kamu, kenapa kamu nggak ceramahi Borunaga atau Paparok, Sitoha, Malindo Damai? Kenapa kamu mesti ceramahi saya, goblok? Aduh, jengkel saya. Nggak usah ceramah-ceramah di sini, nggak laku. Mana bahasamu nggak saya ngerti lagi. Pak Cik, apaan Pak Cik? Emang gue pernah nikah sama Mak Cik loh. Sialan. Oke, kita tinggalkan dulu komenan bangke ini ya. Saya mau bahas masalah Sabah Sarawak yang kepingin merdeka. Soalnya selama ini Sabah Sarawak itu cuman disedot sumber alamnya, dibawa ke Semenanjung. Apa sebab Kuala Lumpur itu bagus, mewah? Itu semua dibangun atas kekayaan Sabah dan Sarawak. Sementara Sabah Sarawak sendiri dibiarin miskin. Bandingin aja Kucing sama Kuala Lumpur. Kota Kinabalu di Sabah. Begitu-begitu aja. Kemiskinan banyak sekali di Sabah Sarawak itu. Didiamkan sama pemerintah Semenanjung. Terus disedot hasil alam mereka untuk membangun Semenanjung. Makanya di Semenanjung tuh lebih modern ya. Dan Sabah Sarawak itu lebih banyak kemiskinan. Orang di Semenanjung kalau berbuat salah dibuangnya ke Sabah Sarawak. Itu sudah hukuman terberat itu. Hukuman politik dibuang ke Sabah Sarawak. Kesian. Makanya sekarang kan banyak sekali suara-suara Sabah Sarawak ingin merdeka. Nanti habis ini saya kasih videonya. Bagaimana masyarakat Sabah Sarawak mengutarakan keinginan mereka untuk merdeka. Kita bangsa Indonesia sih mendukung ya. Nggak usah Sabah Sarawak masuk menjadi bagian negara Indonesia, nggak perlu. Kami hanya ingin melihat kemerdekaan Sabah Sarawak supaya bisa mereka membangun sendiri bangsanya. Mereka bisa maju seperti Brunei Darussalam dan Singapura. Saya yakin mereka pasti maju itu. Oke, merdeka. Kita lanjut ke video yang tadi. Halo, salam sejahtera. Saya Moses. Saya salah seorang anggota komiti untuk NGO Sabah Sarawak Right Australia New Zealand.
Keberadaan kami di Australia ini bukan satu drama atau omongan kosong. Perjuangan kami adalah membawa suara Sabah dan Sarawak untuk mencapai kemerdekaan. Ia bukan suatu igawan ataupun mimpi siang malam, tetapi ia dipenuhi dengan kesungguhan melalui usaha untuk memberikan kesedaran di Sabah Sarawak, iaitu tanah air kami, sehingga ke peringkat antarabangsa, dan kini kami berada di Australia. Kami juga mempunyai rakan seperjuangan yang berada di seluruh dunia, khususnya di United Kingdom. Jadi bagi mereka yang melihat ataupun memikirkan bahawa kemerdekaan untuk Sabah Sarawak itu tidak akan tercapai, saya ingin katakan kepada mereka bahawa Malaysia dahulu adalah sebuah cerita saja, tetapi apabila disertai dengan usaha, ia telah menjadi realiti. Walaupun ia menjadi realiti, tetapi pembentukan Malaysia itu adalah tidak sah, dan melihat dari segi perundangan, ia adalah terbatal kerana tidak mengikuti polisi ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Tuh dengar, pembentukan Malaysia tidak sah katanya ya. Lanjut. Berbalik kepada perjuangan SSRNZ, perjuangan Sabah dan Sarawakian untuk memperjuangkan kemerdekaan di luar negara, khususnya di Australia. Kami melakukan bahagian kami, iaitu memberikan kesedaran, menyebarkan kesedaran, dan mesej ini ditujukan khasnya di tanah air, iaitu di Sabah dan Sarawak. Kami tidak pernah lucu ataupun bermain dalam perjuangan ini, kerana anggota kami ataupun ahli-ahli kami yang memperjuangkan ini berhadapan dengan ancaman nyawa, dan mereka berjauhan dengan keluarga. Jadi jikalau anda melihat ini sebagai satu permainan politik, saya katakan itu tidak benar sekali. Sebab kami yang berada di sini, mereka yang bersama-sama tunjang kepada pergerakan ini akan memastikan bahawa kemerdekaan Sabah dan Sarawak itu akan tercapai meskipun mengambil masa beberapa tahun. Ada satu lagi nih, coba kita ikuti keinginan rakyat Sabah Sarawak untuk merdeka. Lanjut. Kali ini kita akan membahas nasib Sabah dan Sarawak. Orang Sabah dan Sarawak sering kesal karena dianggap rendah oleh orang Semenanjung. Baru-baru ini netizen Sabah dan Sarawak bereaksi menanggapi unggahan seorang pengacara dari Semenanjung Malaysia. Si pengacara amat merendahkan, bahkan terkesan menghina Sabah dan Sarawak. Ada video menarik mengenai hal ini. Video ini memuat pendapat seorang politikus muda dari Sarawak. Yuk kita simak ya. Pada saya, beliau ni dia menghina Sabah dan Sarawak dengan mengatakan kenyataan-kenyataan yang berbaur hasutan dan boleh membuat kegusaran di dua buah wilayah ini. So saya baca kenyataan yang beliau sebut dalam laman Facebooknya. Kawan-kawan boleh pergi ke laman Facebook ya, Aisyah Abdul Jalil ni. Dia kata di sini, kalau saya kaki tangan awam diminta bertugas di Sabah dan Sarawak, saya akan resign 24 jam. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak-anak pada usia persekolahan. Bukan tempat yang berbaloi untuk merasahi hidup mencabar tetapi terpaksa merisikokan kesihatan mental dan emosi. Let us all be honest, setelah 60 tahun, Sabah dan Sarawak join Malaysia. Bandingkan apa aja yang ada kat dua negeri ini berbanding Semenanjung Malaysia. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, sebegitu ramai rakyat jelata, sebegitu banyak hasil mahsyul bumi, alam dan laut, malangnya Sabah dan Sarawak masih kekal jauh ketinggalan, sangat jauh ketinggalan. Sebab itu, kalau nak hukum kaki tangan awam Semenanjung Malaysia, hantar diorang ke Sabah dan Sarawak. It's an open secret. Polis ke, doktor ke, cikgu ke, ATC, faham-fahamlah saja bila dihantar bertugas di sana secara paksa lera. Okey? Dan dia juga berkata di sini, 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan
rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri, still terpaksa bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. So berhentilah gebang pasal ugutan nak keluar dari Malaysia. Entah macam mana Sabah dan Sarawak nak survive. Ada banyak resources, tetapi tak ramai yang berkualiti. Memang susah nak maju dan berdikari. Itu part yang dia menghina Sabah Sarawak. Yang kedua, saya lihat dalam laman Facebook beliau juga mengatakan bahawa isu bendera lagu negeri yang tidak mempunyai perkataan Allah. Jadi pada saya ini juga bermain dengan sentimen perkoman. Saya harap Menteri Komunikasi, Menteri KDN dan juga pihak PDRM tolong ambil tindakan segera dan siasat Aisyah Abdul Jalil ni. Ini loya buruk ni. So saya jawablah kenyataan yang dikeluarkan. Yang pertama ya, Aisyah kena tahu Sabah dan Sarawak itu bukan negeri ya. Sebab itu Sabah dan Sarawak sampai hari ini memohon untuk menggunakan perkataan wilayah. Wilayah apabila kita membentuk Malaysia ni adalah terdiri daripada Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi selama ni orang-orang politik membuat satu statement yang konon-kononnya Singapura keluar itu adalah bilik Malaysia dan gini-gini. Dalam kita nak membentuk Malaysia ya, Singapura adalah wilayah. Sebab itu dia boleh keluar. Dalam MA 63 juga sebenarnya sudah dilanggar. Iaitu kita boleh saja Sabah dan Sarawak itu keluar hari ini kerana Singapura dah keluar. Itu tergantung kepada Sabah dan Sarawak lah nak keluar. Kak Aisyah, kamu datang ke Sarawak, tidak semua kawasan itu memang teruk. Kerana keluasan itu yang kamu cakap itu betul. Tetapi untuk kita nak meratakan kemiskinan, pembelajaran dan sebagainya ini, negara maju Singapura pun masih ramai gelandangan tidur di tepi pantai. Saya nak beritahu. Kamu bernama Aisyah Abdul Jalil ni, cebok tai dekat pantat kamu, dekat buntut kamu, pantat tu bahasa Indonesia, dekat buntut kamu dengan tangan kamu ini cuci, kamu tak payah sembang kencang. Ya? Kita sama-sama dalam negara yang telah terbentuk ni oleh orang-orang politik lama dahulu, oleh pemimpin-pemimpin lama kita dahulu. Kita duduk tak payah nak cerita, nak sembang kencang. Itulah guys pendapat politikus muda dari Sarawak. Ia menanggapi komentar seorang pengacara dari Semenanjung. Selama ini memang ada perbedaan yang besar antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Di Semenanjung, politik perkauman amat menonjol. Hampir. Oke teman-teman, as-sholatu imaduddin. Waktunya sholat. Nanti linknya tak taruh di bawah ya, 2 video. Jangan lupa komen ya. Oke, makasih.